Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membuat keputusan untuk gulingkan Najib Tun Razak 10 tahun dulu pada tahun 2013. Apabila Tun Abdullah Badawi, Pak Lah, mengambil alih sebagai Perdana Menteri tahun 2003, iaitu 10 tahun sebelum itu, sebelum keputusan untuk menjatuhkan Najib pada tahun 2013, Abdullah Badawi nak ambil Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri. Tapi Mahathir paksa Abdullah Badawi ambil Najib. Jadi selama 2 bulan, Malaysia tidak ada timbalan Perdana Menteri. Sebab tug of war ataupun krisis di antara Mahathir dan Pak Lah tentang siapa sepatut menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia. Pak Lah memang nak Muhyiddin, tetapi Mahathir nak Najib. Dia tak mau Muhyiddin. Jadi 2 bulan perkara ini tertangguh hingga Mahathir sudah tak boleh tahan lagi. Mahathir umum kepada media yang dia terima kasih kepada Abdullah Badawi kerana Abdullah Badawi setuju melantik Najib sebagai timbalan Perdana Menteri, yang sebenar Pak Lah tidak setuju. Tapi oleh kerana dah Mahathir umum, terima kasih dan sebagainya, maka Pak Lah terpaksa umum timbalan Perdana Menteri baru ialah Najib Tun Razak. Dan ini berlaku 2 bulan selepas Pak Lah ambil alih sebagai Perdana Menteri. Jadi harapan Mahathir ialah Najib akan bantu Mukhris. Najib akan bantu Mukhris menjadi Ketua Pemuda UMNO, dan kemudian Mahathir berharap Najib akan bantu Mukhris menjadi 1 dari 3 naib Presiden UMNO. Tapi kedua-dua Mukhris kalah. Ketua Pemuda pun dia kalah, naib ke 3 tahun kemudian naib Presiden UMNO pun Mukhris kalah. Jadi dah 10 tahun. Dan Mahathir cuba untuk Mukhris mendapat jawatan tinggi dalam UMNO, tapi tidak berjaya. Dan Mahathir dia salahkan Najib, dia blame Najib sebab Najib tak bantu Mukhris menang, baik Ketua Pemuda ataupun naib Presiden UMNO selepas tu. Dan keputusan Mahathir, Najib tak boleh diharap. Najib tidak membantu, tidak menolong. Jadi tahun 2013, 10 tahun selepas Mahathir lepas jawatan atau lepas kuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia, Mahathir buat keputusan Najib has to go. Kena jatuhkan Najib sebab dah 10 tahun. Kerjaya Mukhris sudah tidak ke mana dan Najib tidak bantu langsung untuk naikkan Mukhris di dalam UMNO. So 10 years after Mahathir lepas kuasa atau lepas jawatan, Mahathir buat keputusan kena jatuhkan Najib. Dan dia mula bertindak selepas PRU tahun 2013. After the 2013 general election, Mahathir umum yang Najib ni fokus banyak sangat kepada pengundi Cina, kepada pengundi bukan Melayu. Dan macam mana you bantu bukan Melayu sekalipun, Cina dan India, apa you buat untuk mereka? Mereka tidak terima kasih. Mereka masih akan undi untuk DAP atau Pakatan. Kekuatan UMNO ialah
Melayu. UMNO berkuasa kerana Melayu. Jadi Najib ni mengabaikan Melayu. Najib neglects the Malays. Terlampau banyak sangat nak fokus kepada bukan Melayu, terutama sekali pengundi Cina, tapi akhirnya you belanja macam-macam, habis masa, habis duit. You belanja untuk pengundi Cina, dia orang tak terima kasih, dia masih tak sokong kerajaan, masih tak sokong UMNO. Jadi strategi Najib ni silap. Tempat kekuatan UMNO ialah Melayu, Najib abaikan, neglect, dan orang yang tidak akan sokong UMNO, tak kisahlah you buat apa sekalipun untuk mereka, mereka tidak sokong UMNO. Di situ pula Najib habis masa, habis duit, fokus kepada mereka. 2013, tapi benda tu tak ke mana. Kritikan terhadap Najib ni sebab orang Melayu tidaklah rasa yang Najib ni tak utamakan Melayu, ataupun Najib ni mengutamakan bukan Melayu. Mereka tak terasa. Jadi Mahathir hold back. Mahathir slow down. Dia tahu kalau nak serang Najib ni kena satu senjata yang bisa, a very powerful weapon. Dan isu Cina Melayu perkauman lah, tak boleh. Itu tidak cukup. Maknanya orang Melayu tidak akan bangkit dan marah sekiranya isu Cina Melayu dibangkitkan. So Mahathir hold back, dan pada tahun 2014 Mahathir terjumpa satu isu yang boleh diguna terhadap Najib, iaitu 1MDB. Jadi Mahathir pun mula rancang nak guna isu 1MDB untuk menjatuhkan Najib. Tapi Mahathir pun tahu perkara ni kena betul-betul strategi dibentang. Jadi pada tahun 2014 tu Mahathir mula merancang strategi dia, dan Mahathir mula bina askar, army. Satu daripada army ni ialah satu blogger Mak Saleh lah, dari England. Jadi blogger Mak Saleh ni diupah dan banyak dibayar, banyak, berjuta. So blogger ini diupah untuk membesarkan isu 1MDB, play up the issue, kau maknanya. Dan perkara ni kena mana seluruh dunia, tak boleh di Malaysia saja, kena di England, kena di Amerika, kena merata dunia. Isu ni dibangkitkan, dan yang ditugaskan untuk pergi ke merata dunia, negara-negara barat Amerika, untuk nak bangkitkan isu 1MDB ni ialah Matthias Cheng dan Khairuddin Abu Hassan. So Khairuddin Abu Hassan, Matthias Cheng ni dilantik sebagai envoy, ambassador, untuk nak bangkitkan isu 1MDB di tiap-tiap negara di dalam dunia ini. So dia ada blogger di England, dia ada ambassador ataupun envoy untuk melawat negara-negara barat untuk nak bangkitkan isu 1MDB. Dan pada bulan Disember tahun 2014 mereka lancar ataupun membuat satu laporan polis, dan Khairuddin Abu Hassan ditugaskan untuk buat laporan polis tentang kesalahan atau jenayah atau rasuah melibatkan 1MDB, dan Najib telah ditarget sasaran yang akan disalahkan tentang kegagalan, rasuah, salah guna kuasa di dalam isu 1MDB. Jadi Disember 2014 tu Mahathir lancar dia punya serangan, launch his attack. Tapi benda ni walaupun dan Mahathir pun banyak kerja dengan DAP. Mahathir kerja dengan DAP, dengan budak-budak DAP, Tony Puah misalan, dan juga dengan geng-geng lain
di dalam PKR. Jadi Mahathir guna DAP PKR dan beri maklumat kepada mereka untuk serang Najib dan serang UMNO. Jadi rancangan Mahathir akhirnya satu MDB ni akan menjadi satu letupan, one explosion yang sangat-sangat besar. Impossible untuk Najib nak mempertahankan kedudukan. Tapi nampaknya dari tahun 2015 hingga 2016 tu nampaknya masih tak boleh jatuh kat Najib. Dan Najib bila nampak yang dia diserang oleh berbagai orang, akhirnya Najib pun bertindak dengan pancung mereka semua. Jadi semua mereka yang duduk, yang cerita tahun 2015 dulu, cerita pasal 6 Tan Sri itu. 6 Tan Sri yang berkomplot atau duduk dalam konspirasi untuk menjatuhkan Najib dengan mengguna satu MDB. Dan satu Tan Sri ini ialah Tengku Razali. Pasal Tengku Razali itu Tengku Tan Sri Razali Hamzah, one of the two. Dan ramai lagi lah, termasuk di dalam MACC, SPRM, Bank Negara, Jabatan Peguam Negara, dan juga di Bukit Aman. Dan seorang yang dikesan juga sebagai duduk dalam konspirasi ini, Muhyiddin Yassin. Sebab Mahathir nak Muhyiddin Yassin mengganti Najib. So kalau Najib jatuh ni, kalau berjayalah mengguling Najib, maka Muhyiddin akan ambil alih sebagai Perdana Menteri baru. Tapi Zaid Hamidi nak ambil alih sebagai Perdana Menteri baru. Jadi Zaid pun beritahu Najib yang Muhyiddin ni kena dipancung. Kena pancung Muhyiddin sebab dia duduk dalam golongan yang juga mengguna satu MDB sebagai senjata. So Najib dengarlah nasihat Zaid dan pecat Muhyiddin Yassin, dan Zaid Hamidi ambil alih. So apa yang Zaid Hamidi nak ni ialah untuk ambil tempat Muhyiddin Yassin, pancung Muhyiddin, dan Zaid akan mengganti Muhyiddin. Itu rancangan dia. So benda ni tahun 2015 memang hangat, dan Julai Najib lancar dia punya counter attack, serangan balas terhadap 6 Tan Sri dan pancung semua 6 Tan Sri. Dan kemudian Mukhriz juga dipecat sebagai Menteri Besar Kedah, dan Mahathir tahulah maknanya rancangan dia untuk menjatuhkan Najib di dalam UMNO dengan mengguna jentera kerajaan, Bank Negara, Polis, SPRM, Peguam Negara dan macam-macam lagi agensi kerajaan ataupun government instruments tak berjaya. Dan kalau nak jatuhkan Najib, tak boleh buat di dalam UMNO, kena jatuhkan UMNO. Must bring down UMNO to kill Najib. Jadi Mahathir pun keluar dari UMNO. Selepas Mukhriz dipecat tu, Mahathir keluar dari UMNO dan dia membina satu army baru, tentera baru. Dan dia tahu dia terpaksa berpakat dengan pembangkang, pakatan. Dan apabila Mahathir buat parti baru, pakat dengan pakatan, maka kena jatuhkan Barisan Nasional. Kena jatuhkan UMNO. Apabila UMNO jatuh di dalam pilihan raya, maka Najib akan jatuh. Automatik. So fokus dia sekarang ni bukan nak adakan kudeta di dalam UMNO. No. Kudeta di dalam UMNO sudah gagal. Pada bulan Julai 2015, Najib sudah bertindak, counter attack, dan semua yang terlibat di dalam coup tersebut dipancung. So selamat Najib, tak ada dah musuh dalam selimut.
So the point is now, how to bring down Najib? You must bring down UMNO. Kalau nak jatuhkan Najib, kena jatuhkan UMNO. Itu saja cara. Tak ada cara lain dah. Cara lain semua dah gagal. So Mahathir buat parti baru dia, dan dia berpakat dengan pakatan, dan dia guna jentera pakatan, termasuk blogger-blogger, baik dari Malaysia ke, dari luar negara, England ke, yang pro pakatan. Dan rancangan Mahathir ialah kita kena jatuhkan UMNO melalui pilihan raya. Tak ada, no choice, tak ada cara lain. So fokus dia ialah pilihan raya pada tahun 2018. 2018 punya general election. Dan masa itulah kena jatuhkan UMNO dan Barisan, dan Najib akan habis dan kerajaan baru boleh dibentuk. Dan tujuan Mahathir ialah dia akan ambil alih sebagai Perdana Menteri baru. So, untuk sementara, untuk 2 tahun. Selepas mereka dah boleh dikatakan kekalkan kuasa mereka, boleh kuatkan kedudukan mereka, Mahathir akan unduh dan serah kepada Pakatan Harapan untuk ambil alih. So 2 years temporary dia pegang kuasa, everything okay, dia pension, dia retire, dan dia serah kuasa kepada Pakatan Harapan. So the deal is, I work with you, we bring down UMNO so that we can bring down Najib, and 2 tahun saya pegang kuasa, lepas tu awak ambil alih. So perfect maknanya satu gabungan ataupun unity government di antara Mahathir dan Pakatan, DAP, PKR, Amanah dan sebagainya. Najib tahu kedudukan dia shaky, kedudukan dia tak selamat, dan sekiranya UMNO Barisan menghadapi gabungan Mahathir pembangkang, susah UMNO tak boleh menang pilihan raya. So Najib setuju buat satu pakatan atau deal dengan PAS. So sekira UMNO bekerja sama dengan PAS atau Barisan Nasional bekerja sama dengan PAS, maka peluang mereka untuk menang pilihan raya lebih cerah, dan susah UMNO susah Najib nak lawan satu pakatan atau gabungan di antara UMNO dan PAS. So it was a perfect plan. Mahathir bekerja sama dengan pakatan, UMNO bekerjasama dengan PAS. So dia jadi 2 gabungan, a clash of 2 coalitions, 2 gabungan. Tapi selepas dah 3 tahun bincang dan dah setuju ni, setuju tu dan macam-macam, last minute, saat terakhir, pakatan atau gabungan di antara UMNO dengan PAS tak jadi. Orang PAS dah ready dah to go ahead. Maknanya orang PAS sudah setuju. Nak bagi kursi, nak bertanding kat mana, everything okay. Tapi last minute, saat terakhir, suddenly UMNO U-turn. Dan tak mau kerjasama dengan PAS. Jadi terpaksalah pertandingan 3 penjuru. Iaitu Pakatan, Barisan dan PAS. So peluang untuk UMNO menang sudah tidak cerah lagi. Boleh dikatakan peluang tu sudah tipis, dan UMNO diberitahu, Najib diberitahu, sekira pertandingan 3 penjuru, 3 corner fight, maka UMNO tidak boleh menang pilihan raya. Silat-silat Barisan Nasional tak boleh menang 80 kerusi pun. Tapi maknanya Najib masih tegas sebab dinasihati oleh budak-budak dia. Tak payah buat deal dengan PAS, jangan buat deal dengan PAS. Barisan boleh menang 135 kerusi, 135. Dan Barisan menang 135 kerusi ini bertanding solo.
dengan tidak ada pakatan dengan PAS. Tapi akhirnya keputusan pilihan raya membuktikan yang itu satu strategi yang salah dan UMNO kalah teruk. So, cita-cita Mahathir untuk menjatuhkan Najib dengan cara menjatuhkan UMNO berjaya. Dan pada tahun 2018, kali pertama semenjak merdeka, UMNO hilang kuasa. Dan isu atau senjata yang diguna oleh Mahathir bekerjasama dengan blogger-blogger pro pakatan, bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin pakatan, terutama sekali pemimpin DAP macam Tony Pua dan ramai yang lain ialah yang geng anti-UMNO, geng anti-Melayu, geng anti-Islam. Mahathir bekerja dengan mereka, walaupun mereka ni bukan saja anti-UMNO tapi anti-Melayu dan anti-Islam, tapi Mahathir bekerja dengan mereka sebab Mahathir perlu guna mereka untuk menjatuhkan UMNO supaya Najib boleh jatuh. So senjata tu ialah 1 MDB. Dan Mahathir telah beri mereka maklumat yang mereka tahu banyak sangat tentang 1 MDB ni. Dia tahu habis cerita dalam apa yang berlaku, siapa buat dan macam-macam lah. Maklumat ni datang dari Mahathir. Mahathir was feeding information kepada blogger pro pakatan, kepada pemimpin-pemimpin pakatan, terutama sekali DAP. Jadi Mahathir memberi mereka dokumen, memberi maklumat sampai ke London. Maklumat ni diedar supaya boleh diguna untuk serang Najib, serang UMNO. Dan perkara ni berjaya sebab serangannya hebat seluruh dunia, berjaya dan UMNO dan Najib jatuh. Masalah dia, geng Najib ni, budak-budak Najib ni tidak tahu cara mana nak mempertahankan diri mereka dari serangan Mahathir, sebab serangan bukan saja dari Mahathir, serangan juga dari Amerika, dari England dan juga dari ramai pemimpin-pemimpin pakatan. Jadi serangan ni kiri kanan, atas bawah serangan tu. Tapi budak-budak Najib ni mungkin dia orang confident sangat, terlampau confident, rasa mustahil UMNO boleh jatuh ataupun serangan ni tidak akan berkesan masa pilihan raya besok. Orang Melayu tak kisah sangat dan mereka tidak bersungguh untuk melawan ataupun membentang satu strategi, winning strategi, strategi yang boleh menang pilihan raya. And they paid for their stupidity. Maknanya memanglah budak-budak Najib ni kebanyakan bodoh, dan yang lebih teruk ya bukan bodoh, bodoh sombong. Dah lah bodoh, sombong pula, you know. So they paid for their arrogance, for their stupidity dengan kalah pilihan raya tahun 2018. And sekarang ni 1 MDB ni walaupun diguna sebagai senjata untuk menang pilihan raya 2018, iaitu mula-mula muncul tahun 2014 dan dia punya result boleh dinampak pada tahun 2018 pilihan raya PRU 14. Tapi sampai hari ni 1 MDB ni masih satu senjata yang tajam. It's still a very dangerous weapon. And masalah dia sekarang ni, oleh kerana serangan selama 4 tahun, 5 tahun, akhirnya tahun 2018 semua yang terlibat dengan 1 MDB ni ditangkap. Ramai pemimpin UMNO, pemimpin barisan dan juga mereka yang boleh dianggap sebagai terlibat dengan 1 MDB ni ditangkap. Dan akhir sekali dia punya ketua yang dituduh
menyeleweng ataupun salah guna kuasa di dalam 1MDB ni, Najib Tun Razak telah dapati bersalah dan telah dihukum penjara. So the problem now, it was so successful, very successful. Isu 1MDB ni berjaya sangat-sangat. Berjaya hingga boleh menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan UMNO, menjatuhkan Najib. So sekarang ni, kalau mereka nak buat U-turn, nak kata ialah kita maafkan, kita ampunkan mereka yang terlibat, yang sudah masuk jail tu kita akan beri pengampunan dari Agung. Yang masih bicara ni kita boleh gugurkan charge, we drop the charge. Termasuklah kes Ahmad Zaid Hamidi ni, walaupun tidak terlibat dengan duit 1MDB, tapi dia masih dianggap sebagai kluster mahkamah, duduk di dalam gulungan orang yang sedang dibicara dan mungkin kemungkinan besar akan dimasukkan ke dalam penjara. So sekarang nak U-turn ni, nak kata tak apalah, itu dulu, sekarang ni lain. Dulu memang kita ni hentam mereka, kutuk mereka, jatuhkan kerajaan mereka kerana 1MDB. Tapi hari ini kita maaf, kita ampunkan semua dosa, semua kesalahan dan kita tolak ke tepi isu 1MDB. Dah tak payah kita bangkit lagi, tak payah bincang lagi. Cannot. The damage is so great. Isu 1MDB ni boleh dianggap sebagai isu yang menjatuhkan kerajaan, menjatuhkan UMNO. Dan kalau sekarang kita kata ini bukan satu perkara penting, is very difficult. The damage has been done, the damage is very great. And if now Pakatan nak buat U-turn on isu 1MDB, termasuk memberi pengampunan kepada mereka yang telah dihukum, telah dipenjara, ini akan menjejaskan imej dan kedudukan Pakatan. The whole reason the government change, the whole reason the government jatuh ialah kerana 1MDB. And today kita kata oleh kerana mereka sudah sokong pembangkang untuk menjadi kerajaan. Bila mereka sokong pembangkang menjadi kerajaan, maka isu 1MDB ni kita ketepikan. Tak payah kita bincang lagi, tak payah kita memberi perhatian lagi. Dan kita akan mengampunkan, memaafkan semua mereka yang terlibat. Very difficult. You see, masalah dia ni, Pakatan telah berjaya sangat-sangat mengguna isu 1MDB ni untuk merosakkan imej kerajaan, untuk menjatuhkan kerajaan. Sekarang, sekira Pakatan nak buat U-turn, Pakatan pula yang akan terima akibatnya. You are a victim of your own success. You are victim of your own success, so isu 1MDB ni perlu kekal. Kekal sebagai satu jenayah, mengikut mereka lah, satu jenayah yang terbesar dalam sejarah. The biggest scandal in history. Ini mereka katalah, bila mereka nak jatuhkan UMNO dulu, dia kata 1MDB ni the biggest scandal, the biggest corruption scandal di dalam sejarah. So they have to maintain that. Dia kena kekalkan slogan tu, kekalkan kempen bahawa 1MDB ni satu dosa, satu kesalahan yang habis-habis besar dalam sejarah. Dan semua orang yang terlibat dengan 1MDB perlu dihukum. Dihukum habis-habis. Tiada maaf bagimu. Ini saja cara yang Pakatan boleh kekalkan kredibiliti mereka. Selain dari itu, kalau mereka cuba U-turn atas isu 1MDB, U-turn di atas mereka yang terlibat dengan 1MDB, maka Pakatan akan terima padat dia.
And this is the problem with the issue 1MDB. You were so successful in convincing the whole world, bukan saja Malaysia, seluruh dunia. You berjaya meyakinkan mereka yang 1MDB ni satu dosa yang sangat-sangat besar. Dan sekira sekarang, you nak buat U-turn tentang isu ini, you akan dikutuk dan you akan dihukum oleh rakyat. Dan rakyat akan hukum kerajaan sekira kerajaan buat U-turn tentang isu 1MDB. Ringkas, Anwar kena fikir, dia nak selamatkan UMNO atau dia nak selamatkan kerajaan dia, Kerajaan Pakatan Harapan. Itu satu keputusan yang Anwar kena fikir dalam 2 minggu ni. Dan sekira Anwar salah langkah, rakyat atau pengundi Malaysia, terutama sekali mereka yang sokong Pakatan Harapan, akan menghukum Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.